Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video terbaru kami ini. Terima kasih kerana juga menonton video sebelum ni, iaitu perkongsian tips persediaan membawa anak keluar negara. Video kali ini kami cubalah membantu ibu bapa di luar sana untuk membuat perancangan sebelum keluar negara. Sebelum ni pun kami sebenarnya banyak menerima pertanyaan daripada rakan-rakan bagaimana kami mampu travel ke luar negara setiap tahun, macam mana perancangan kami, apa semua tu. Kami pun sebenarnya tak adalah berduit sangat sebenarnya, tapi dengan tips-tips yang kami kongsikan selepas ini, itulah yang banyak dapat membantu kami untuk membuat perancangan bila keluar negara nanti. Sebenarnya tak perlu tunggu duit banyak sebenarnya, cuma perlu dari segi ketegasan dan disiplin. Jadi tuan-tuan boleh dengar tips yang akan kami kongsikan selepas ini. Sebelum kami kongsikan tips ni, boleh tuan subscribe dan share ke platform-platform mana. Tips yang pertama ialah menabung ataupun membuat simpanan duit. Salah satu langkah yang agak penting jugalah sebenarnya, sebab bila berada di luar negara ni, kita kadang-kadang memerlukan duit yang banyak daripada biasa. Mengikut pengalaman kami, macam kami membuat simpanan lah daripada gaji masing-masing sebanyak 1/3. Setiap kali gaji, kami akan transfer duit ni ke satu akaun bank yang kami tidak daftarkan untuk perkhidmatan online. Maksudnya bank ni hanya boleh keluarkan duitnya melalui mesin ATM je. Jadi risiko kami untuk menggunakan duit itu untuk pembelian secara online seperti Lazada, Shopee tu dapat dikurangkan lah. Kami pun bernasib baik juga antara sama kami berdua ni memang mempunyai minat yang sama. Jadi tak ada masalah sangat lah kami berdua untuk simpan duit bersama-sama ni. Simpanan kami ni biasanya kami akan start membuat simpanan ataupun menabung ni bermula daripada bulan Februari. Bulan Januari biasanya kami tak sempat nak simpan sebabnya banyak keperluan untuk pendaftaran anak ke sekolah apa semua tu. Jadi kami bermula pada bulan 2 simpan duit. Dalam bulan 4 dan 5 tu kita dah boleh beli tiket flight. Okey, kadang-kadang tu kita konsisten simpan duit ni, kadang-kadang ada naik pasang atau surutnya lah. Contohnya seperti terpaksa gunakan duit tu untuk kecemasan ataupun membayar road tax kereta. Macam kami ni setiap kali balapan lah, 2 buah kenderaan kami tu kena perbarui road tax kereta. Jadi kita nak guna duit simpanan tu tak ada masalah sangat, tapi kena ganti balik lah duit tu. Walaupun tak dapat banyak, boleh ganti sikit-sikit pun dah okey lah sebenarnya. Mana biar kita ada simpanan tu. Jangan kita dah keluarkan duit tu tak ganti. Memang bila nanti dah sampai masa kita nak travel ataupun nak beli tiket flight, nanti memang rasa terkapai-kapai jugalah cari duit lain. Tips yang kedua ialah minimalis. Maksudnya berjimat cermat ataupun lebih kepada mengelakkan pembaziran lah. Contohnya dari segi pembaziran, dari segi membeli barangan bukan keperluan. Kita dah ada pakaian yang banyak, masih banyak yang elok lagi, jadi kita boleh stop dulu beli pakaian, kurangkan makan di luar, lebih banyak masak di rumah. Kadang-kadang tu kadang berhajat sangat nak makan fast food ke apa semua tu, bolehlah guna duit berbelanja, tidak masalah sebenarnya. Tapi kita kena tanamkan dalam minda kita bahawa kita nak travel hujung tahun ni. Kita fikirkan keindahan bila kita berada di tempat orang nanti. Mungkin secara itu kita dapatlah menguatkan semangat kita untuk melakukan penjimatan apa semua ni. Contohnya macam saya sendirilah. Sebelum ni saya banyak jugalah, kalau sebelum kami bermula travel, macam saya lah sendiri banyak labur duit kepada kenderaan lah. Macam saya ni suka modifikasi kenderaan. Kadang-kadang tu 300-400 bulan untuk bahagian kereta saja tu memang ada. Tapi bila kami dah ada perancangan lain ni untuk setiap tahun ni, maknanya kami menggunakan, macam saya sendiri, kenderaan tu kami hanya guna untuk sebagai keperluan saja. Kalau rosak dan jaga servis, maintenance je lah. Itu salah satu langkah penjimatan atau minimalis kami lah. Maknanya sekarang ni kita lebih kepada bersederhana, tidaklah mengikut sangat rentak-rentak orang yang ada duit banyak. Kita kan golongan marhaim. Jadi kita adakan apa yang cukup. Jadi tak perlulah kita membazir sangat untuk membeli, tiru gaya orang sebenarnya. Tak perlu sangat tu.
Satu lagi hutang kad kredit lah. Hutang kredit ni memang kita kalau boleh elakkan lah. Macam kami juga kad kredit, kami ada sebenarnya kad kredit. Memang satu keperluan juga kad kredit ni. Apabila berada di luar negara ni, kadang-kadang kita dah habis ke duit cash, kita boleh guna kad kredit tu. Tapi kena pandai guna lah. Bila dah guna, kena ganti balik. Memang kena ada spend duit untuk bayar balik kad kredit tu. Kadar kecemasan sajalah guna kad kredit ni. Tips yang ketiga ialah hunting tiket. Yang ni memang kami salah satu perkara yang paling penting sekali jugalah. Macam kami dah letakkanlah harga maksimum untuk tiket flight yang kami boleh beli. Kami letakkanlah sebanyak RM3,000 Malaysia. Itu adalah harga maksima. RM3,000 dah termasuk dengan luggage, apa makan, minum, pergi dan balik. Pengalaman kami pernah kami dapat tiket dengan harga murah. Pengalaman pertama kami ke Jepun, kami dapat tiket dengan harga 2,700 untuk 4 orang, siap makan dan minum. 空港発成田国際空港行きでございます。当便の機長ご予約ターン、客室総責任者ウェンディ・バチナーをはじめ乗務一同皆様のご搭乗を心より迎えいたします。 Dan yang paling murah sekali kami dapat pergi ke Surabaya. Kami dapat tiket RM600. Lebih-lebih sikit pergi dan balik, siap makan atas flight. Itu pun nasib baik kami jugalah. Untuk tetapkan harga tiket ni adalah opsional tuan-puan, mengikut atas kemampuan tuan-puan jugalah. Kita boleh tetapkan sebanyak mana. Jadi kalau tuan tetapkan dengan harga tiket yang mahal, maknanya bulan-bulan pun tuan kena simpan besar jugalah. Satu lagi pesanan kami, kalau dah jumpa harga tiket yang mengikut range harga yang kita nak, kalau boleh terus grab. Kami pernah lah terlepas dengan harga tiket. Kami pernah dapat tiket ke Chengdu dengan harga 1,900 pergi dan balik, masa tu dengan tiket Malindo. Jadi kalau kami berdua ni mikir, bolehkah ambil, tak apa, tunggu dulu. Lepas tu kami cari, memang tak jumpa dah. Paling murah kami dapat 2,400. Memang rasa menyesal sangat lah. Jadi pesanan kami, kalau dah dapat harga tiket yang betul-betul dengan range yang harga tuan-puan nak, terus grab. Tak perlu tunggu. Kalau dah lepas tu jumpa yang murah tu, memang tu bukan rezeki tuan lah sebenarnya. Jadinya terus grab tiket. Cara untuk beli tiket flight ni nanti kami akan buat satu video baru lah untuk cara-cara untuk beli tiket ni. Sebenarnya macam-macam cara. Cuma kita perlukan perancangan dan istiqomah untuk cari tiket ni. Kalau kita betul-betul istiqomah dengan cara saya tunjukkan, buat video baru nanti, tuan-puan mesti akan jumpa dengan harga tiket yang murah. Tips yang keempat ialah merancang sendiri perjalanan. Macam kami, setiap kali kami sepanjang kami bermula travel bersama anak-anak ni, kami tidak pernah menggunakan tour guide. Apa nak buat? Sebenarnya kami lebih selesa merancang sendiri, sebab kadang-kadang tu kami dah plan pukul 8 pagi nak keluar contohnya. Bila dah kita ada bersama dengan anak ni, kadang-kadang tidak tepat, pukul 9, pukul 10 baru keluar. Pukul 10.30 pagi, kat pukul 11 juga keluar. Memang macam ni hari-hari. Jadi kalau bila kita ikut tour guide ni, dah ramai-ramai mesti akan membuat rakan-rakan sekali tu akan rasa marah lah, sebab masa amat penting lah. Jadi bila kami merancang sendiri ni, tiada masalah sangat lah dari segi pengurusan masa. Dan perancangan kami pun, tempat kami pergi pun tidak penuh lah sepanjang hari tu. Kadang-kadang tu bajet untuk kita bayar tour guide akan menyebabkan kita bertambah berlipat kali ganda lah simpanan kita. Kadang-kadang bajet kita bayar ke tour guide tu, kalau kita merancang sendiri, kadang-kadang boleh tambah sehari dua lagi kita ada tempat luar negara nanti. Lebih menguntungkan kita. Cuma kita perlu merancang sendiri. Kami juga tidak mengutamakan tempat viral tu semua. Sebab apa? Kadang-kadang tempat viral ni memang sibuk satu hal. Peniaga pun dah markup harga. Seller pun semua dah naikkan harga barang semua. Jadi kos akan meningkat tinggi lah sedikit bila kita pergi tempat-tempat yang viral ni. Contohnya macam kami pernah pergi ke Hohhot. Hohhot ni salah satu daerah lah dekat China, dekat dengan sempadan Mongolia. Tempat ni kami perlu naik kereta api selama 10 jam. Memang jauh lah. Perbezaan dari segi harga memang amat ketara lah. Contohnya dari segi makanan, contoh di Beijing 2 kali ganda lebih murah berada di Hohhot. Tempat tu pun tak ramai orang dan kita boleh happy lah sikit ke jalan-jalan kawasan tu. Kadang-kadang merancang sendiri lebih bagus lah sebenarnya.
kita boleh buat trip bawa anak-anak tengok kehidupan secara lokal, boleh pergi ke pasar-pasar ataupun tengok orang-orang sekeliling. Anak-anak ni boleh belajar tengok keadaan macam mana tempat. Pengalaman kami jugalah bila dari segi masa perjalanan ni, kami boleh berjimat lah dari perjalanan kami daripada Perak Sentral ke Bangkok. Kami boleh membuat penjimatan dari segi tempat tidur lah. 4 hari 4 malam memang tidur di atas kereta api. 2 hari perjalanan dari Perak Sentral Hanyai ke Bangkok 2 hari. Bangkok Hanyai ke Perak Sentral 2 hari. Kami dah jimat dari segi penginapan lah, mana tidur di atas kereta api ni bukannya kelekut sangat sebenarnya, tapi dari segi memberi pengalaman kepada anak kami dan juga pada diri kami lah bila tidur atas kereta api ni. Tips yang terakhir adalah disiplin ataupun tegas dalam penetapan. Ini adalah salah satu langkah yang amat penting juga sebenarnya. Disiplin tegas berada dalam semua tips yang kami bagi sebelum ni. Disiplin dalam membuat simpanan, disiplin dalam perbelanjaan. Bila kita disiplin ni dan tegas ni, kita insya-Allah kita pasti akan berjaya untuk buat perancangan kita ni. Tetapkan perancangan kita bila kita nak pergi dan bila kita nak mula start buat penabungan duit apa semua. Langkah penjimatan dan perancangan serta peringkat pelaksanaan lah. Beritahu anak-anak apa yang kita nak buat dan setakat mana perancangan kita ni sudah berlaku. Contohnya macam kita dah beli tiket flight, kita beritahu anak-anak perancangan kita hendak ke sini, ke mana nak pergi dan hotel mana kita dah booking. Kita tunjukkan anak-anak kita tahu penggabangan perancangan travel kita tu macam mana. Secara automatiknya anak-anak kita ni pun kira dah jadi excited. Sebenarnya kita ni tak semestinya tunggu kaya untuk keluar travel. Sebabnya tak semestinya keluar negara memerlukan duit yang banyak. Kadang-kadang di dalam negara sendiri pun kadang-kadang melebihi apa yang kita nak guna dekat luar negara tu. Kalau rasa kita tak boleh nak pergi jauh sangat, tu pergilah ke Bangkok, ke Thailand, Hanyai pun boleh. Itu pun dah keluar negara. Ke negara jiran kita seperti Singapura mungkin kos tinggi sikit. Indonesia pun banyak tempat yang menarik kita boleh buat pergi. InsyaAllah tempatnya kalau kita pandai cari tempat yang okey, insyaAllah selamat untuk anak-anak kita. Terus terang kami beritahu bahawa kami ni bukanlah kaya tu, tak kaya sangat, tapi kami berdisiplin dari segi penggunaan ataupun perbelanjaan kewangan kami. Bukannya kemarut sangat, tapi bila kita dah start keluar mengembara ni, bila kita balik ke Malaysia balik, kita rasa macam mana pula nak pergi depan ni. Memang kau jadi addict lah bila kau dah start. Tapi penggunaan duit ni kita cuba disiplinkan diri lah. Kita utamakan apa yang perlu dan kita buat perancangan daripada awal sampai akhir. Memang akan berjaya lah. Cuma perlu disiplin dan tegas dalam penetapan untuk kita buat benda semua tu. Okey, setakat ini sajalah tips yang kami dapat bantu beri ataupun buat sedikit perkongsian kepada semua rakan dan penonton video ni. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video kami ni. Kepada yang baru menonton ini, bolehlah subscribe dan on notification. Sebarang pertanyaan ataupun komen boleh tinggalkan di ruang komen. Sekian, terima kasih.